Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Boleh dengar? Boleh, madam. Okey, thank you. Alright, so saya tak nak tunggu lama. Terus pergi kepada kerja buat kita lah. Okey, so petang ni saya nak masuk 7.2 ya, Halo Alkin. Okey, so untuk 2 kelas yang saya belum masuk Halo Alkin, next class esok saya masuk 7.1 lah. Okay, so hari ni kita skip ataupun sambung untuk yang kelas lain tu 7.2 Halo Alkin. Okay, so dalam 7.2 saya nak terus masuk. Okay, untuk yang 7.1 ni dia sebenarnya tak ada apa pun. Dia adalah bahagian introduction saja, iaitu untuk naming. Okay, so saya terus nak masuk 7.2. 7.2 adalah, okay, ini yang bahagian yang penting sebab dia banyak C3 dan C4. Mana dia? Okay. So untuk chemical properties, saya nak masuk A, B, SN1 dengan SN2 mechanism. Mungkin sampai A dan B sajalah sebab kita kan sejam saja. Alright, so saya nak sambung. Explain nucleophilic substitution of Rx using nucleophile such as. Okay, kita nak masuk bahagian reaction. Okay, seperti yang awak dah belajar dalam chapter 4, haloalkane, dia punya type of reaction adalah nucleophilic substitution. Ingat balik yang previous lesson. Haloalkane undergo nucleophilic substitution in which the halogen's atom is replaced by a nucleophile. Tukarkan saja X ni dengan nucleophile. Okay, kita ada nucleophile dekat sini. Okay, so tukar tempat antara X dengan NU. So NU yang akan masuk, maka X akan disingkirkan. Tukar tempat. Okay, ada banyak jenis nucleophile. So nucleophile yang awak kena tahu ada 7 jenis. Okay, ada 7 jenis. Yang pertama adalah hydroxide ion. Okay, hydroxide ion ni, dia sumbernya adalah daripada sodium hydroxide. Atau potassium hydroxide. Okay, dua ni. Untuk hydroxide ion, kalau kita nak tulis, kita boleh tulis dalam bentuk NaOH saja pun boleh, ataupun ada setengah buku dia letak NaOH aqueous. Aqueous tu maksudnya larutan dia lah. Okay, benda tu adalah sama. Okay, ataupun boleh juga ditulis NaOH water. Right, so yang penting adalah dia ada ion OH minus. Okay, water. Okay, gunakan water. Gunakan alkohol. Gunakan amonia. Gunakan CN minus. CN minus datang daripada, maybe boleh datang daripada NaCN, sodium cyanate, ataupun boleh juga potassium cyanate. Okay. Alkoxide ion, sumber dia daripada maybe sodium alkoxide, NaOR. Sodium ni boleh gantikan juga dengan potassium. Next, ethanoate ion. Ethanoate ion ni bentuk dia adalah CH3, C double bond O, O minus, sodium ethanoate. Biasanya kita letak sodium di belakang. Kalau dia tak guna ethanoate, dia boleh juga guna sebarang R yang lain. Okay, sebarang R yang lain. Okay, so daripada 7 jenis ini, okay, ada beberapa, contoh yang ini, dia ada hydroxide ion, ada ion di belakang. Cyanate ion, alkoxide ion, ethanoate ion. So yang ion-ion ini adalah yang datang daripada garam. Dia akan ada Na, K, yang semua ada macam tu. Dia datang daripada unsur garam. So biasanya benda yang datang daripada ion ni adalah strong nucleophile. So saya warnakan biru ini untuk strong nucleophile. Okay. Maka yang neutral ni, water, alkohol dan amonia ini adalah weak nucleophile.
Okay, yang ada charge tu strong. Yang charge tu daripada garam lah yang kita dah dissociate. Okay, so ada 7 jenis nukleofil, ada strong dengan weak. Okay, kenalkan dulu itu adalah nukleofil dalam chapter ini. Okay, dah berkenalan dengan nukleofil. Now kita tengok macam mana dia buat reaction. Okay, so saya ada Rx di depan sini. Rx ada X dekat sini. Okay. Dan saya nak replace produk-produk dia dengan menggantikan X tu dengan nukleofil yang baru. Dekat sini saya labelkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Tadi kat depan ni 7 kan? Tak apa, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama Rx dengan NaOH aqueous. NaOH water ni adalah NaOH aqueous lah. Okay, maksudnya boleh juga ditulis macam ni ataupun ditulis NaOH AQ. Ataupun NaOH sahaja. Apa ionnya? Ion yang kita nak tukar adalah OH-. Jadi kita tukarkan Rx dengan OH-, kita akan dapat ROH plus NaX. Side product dia. Side product ni nak tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, right. Next is dengan water. Okay, dengan water, kalau saya buka structure water, water adalah H2O macam ni. Okay, dia tak ada charge. Tapi dia ada kawasan lone pair yang boleh jadi nukleofil. Maka kita akan dapat juga alkohol. Di mana kita ambil ion OH ni. Macam tu. Kejap. Nak patah balik macam mana? Nak warnakan kuning. Kita ambil OH- juga. So dia akan jadi ROH juga. Dan side produknya adalah HX, iaitu kita ambil H ni dengan X ni dikeluarkan sebagai HX. Produk dia sama lah, cuma sumber dia berbeza. Okay, next tindak balas dengan alkohol. Alkohol, kita akan ambil OR, RO ni. Okay, so dia akan dapat ROR tambah HX. Iaitu kita buang H dan buang X. HX. Okay. Dia dapat ini ROR ni adalah ether lah. Ether. Atas dua tu ada alkohol. Alright. So untuk amonia ada dua jenis. Okay. Satu saya tulis amonia saja. Satu lagi amonia ada perkataan excess. So apa beza dia? Beza dari segi produk. Okay. Apa yang berbeza? Kerana tengok sini. Kalau ditambah amonia saja tanpa dalam keadaan berlebihan, dia akan jadi garam. R masuk dengan N. H tadi ada 3. Lone pair pada N tu dia akan ambil R tadi. X minus. Dia akan jadi garam. Okay, kalau dia excess, kalau dia banyak, okay, kita ambil macam ni. Siapa raise hand? Medium, ada orang tak boleh nak masuk. Dia kata dia request banyak kali lah. Oh, sini. Apa lambat? Okay, masuk dah. Nampak ni, siapa masuk lambat ni sudah nampak ni. Dah. Okay, nanti kalau ada ketuk pintu bagi tahu nah. Kat mana tadi? Okay, amonia excess. Kalau amonia yang biasa, without excess dia akan dapat garam. Tapi kalau excess, kita akan dapat macam ni. Ini amonia. Okay. Kita akan ambil H dengan X tu buang. So maksudnya dia akan sambung R
terus sambung dengan N. Okay, tambah HX. Sorry, bukan tambah HX. Tambah ammonia excess. Kalau excess dia akan dapat NH4 plus X minus. Okay, dia dapat A mine. Ini dia akan dapat A mine. Ada lagi ke? Dah, tak ada dah. Okay. So, seterusnya, tindak balas dengan KCN. Kita akan ambil nukleofil dia CN minus. Okay. Ini ambil NH2 nah. Kita ambil NH2. Sambung belakang. Buang HX. So, awak akan dapat RCN tambah KX lah. Okay. This one ion dia RO minus. Dia akan jadi ROR tambah NaX. Okay. Yang ini nukleofil dia adalah alkanoat. So, dia akan jadi R C double bond O. O minus tu akan ambil R tambah NaX. Okay, awak tulis dulu. Benarkan dulu. Saya kita try. Okay, so dapat nah. So daripada sini didapati kalau kita gunakan, tengok sini. Kalau kita gunakan, ada dua cara untuk menghasilkan aqua. Tengok ada dua cara untuk menghasilkan aqua daripada RX. Iaitu tindak balas dengan sodium hydroxide ataupun tindak balas dengan water. Kedua-dua ni menghasilkan produk yang sama. Sumber saja berbeza. Okey. Kemudian ada dua cara untuk menghasilkan ester. Ether. Untuk menghasilkan ether. Ini pun ether. Ini pun ether. Okey, awak dah kena start hafal nah. Ada dua cara nak dapatkan ether. Yang pertama, kita boleh react dengan alkohol. Okey, react dengan alkohol ataupun tidak balas dengan alkanoat. Alkoxide. Garam alkoxide. So, dua-dua ni akan dapat ether. Sumber berbeza tapi produknya sama. Okey. Alright. So, ni dah salin? Dah. Dah. Okey, kalau dah kita terus pergi kepada contoh. Okey, tengok yang pertama. Okey, cuba buat. Cuba buat dulu 3 minit. Okey, jom kita cuba. Alright, so kita ada Cl dekat belakang. Belakang ni ada Cl. Okay, kita nak replacekan Cl tadi dengan nukleofil. NaOH kita akan dapat CH3
CH2OH. Nukleofilnya adalah OH minus kan, replace dengan Cl. Okay. NaCN, nukleofilnya adalah Cn minus. So, Cn minus ni. So, saya akan ambil CH3, CH2, Cn. Side product tak apa. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Kalau dia nak complete, kita tulislah NaCl. Okay, so yang ni pula produknya, nukleofilnya adalah yang belakang ni. Yang ini. Ini RO. Ini datang daripada RO minus Na plus. Okay, so ambil RO minus ni saja. Yang inilah. Okay, macam mana nak sambung? Salin dulu yang ni. Okay, CH3, CH2. Sambung dekat sebab kita, ini apa ni? Kita akan ambil yang ini tau. Kita akan ambil O minus ni. So sambung dengan O, CH2, CH3. Ini adalah daripada yang ini. Yang kuning tu. Jadi ROR, ether. Tambah NaCl. Kau nak letak dia punya side product. Sambungan pastikan betul. Okay. Baik. Seterusnya nak buat yang ini pula. Okay, untuk yang ini, okay, katakan saya salin dulu. Siapa dia punya jawapan kat depan. Okay. Nak sambung dekat mana? Nukleofil dia dekat sini. So, sambung dekat O minus. So, saya akan sambung. O, C double bond O, CH3. Ini adalah yang berwarna kuning ni. Side product dia NaCl. Okay, yang ini kita akan dapat ether. Ini kita akan dapat ester. R, C double bond O, OR, ester. Lupa nak tulis kat depan tadi. Okay, maksudnya yang ini ester ni. Okay. Ini kita fokus pada Rx. So, kita tengok Rx ni react. Dapat. Okay, sebelah sini. Ni saya tukar compound lain pula. Okay. Nukleofilnya di sini. Ni kita nak balas dengan alkohol. Okay, kita akan buang. Saya nak tengok yang kita buang. Kita akan buang H dengan Cl ni sebagai HCl. Kita akan buang dia sebagai HCl. Jadi nak sambung kat mana? Salin dulu kat depan. CH3, C, CH3. CH3. Okay. Sambung dengan daripada sini. O ni. O, CH, sambung. CH3, CH3. Tambah HCl. H tu kita buang dan sambungkan dengan C. Sambungkan dengan C yang ini. Dia akan jadi ester. ROR. Alkohol tambah haloalkin dapat dapat ether. Itu pula. ROR. Ether. Okay. Soalan yang ini sama juga alkohol. Ni H dia. Okay. Kita akan combine HCl. Jadi sambungannya. Sambung dekat biruan. O, CH2, CH3. Tambah HCl. Biru ni adalah yang ini. Sambungan dia. Ini pun akan dapat ether. ROR. Okay, awak selesaikan dulu dua di bawah.
Ish, mana dia? Okay, awak jawab dulu. Saya bagi masa kejap.
Okay. So yang kedua, CH3 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 sambung dengan OH tambah HCl. Okay, ingat kalau water, okay, kita ambil OH dia. Perumpamaannya lah kita buang HCl dan ambil OH dia. Okay, ammonia in excess. Kita ambil ammonia. Okay. Buangkan H ni, buangkan H tu, sambung dengan C. So dia akan jadi CH3, CCH3, CH3 and H2. Tambah, okay, tambah di belakang ni, disebabkan ammonia kita excess. So dia bukan HCl lah, dia akan dapat NH4 plus Cl minus sebab dia excess. Right, so selesai. Right. Next is, tadi kita dah masuk 7 jenis nucleophile. Next is kita nak masuk mekanism. SN1 dengan SN2. Ini dua mekanism yang terakhir lah untuk organik. Sebelum ni dah belajar banyak kan. So ini adalah dua yang terakhir. Okay, first of all kita tengok apa yang dimaksudkan dengan SN tu. There are two important mechanism for substitution reaction. Okay, yang pertama unimolecular. Uni tu yang satu. Unimolecular nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. SN. So SN ni menunjukkan kepada substitution nucleophilic lah. Satu tu adalah unimolekul. Satu molekul. Okay. SN2. 2 ni adalah bimolecular. Dua molekul. Okay. Nucleophilic substitution reaction. Okay. Ada dua jenis. Satu SN1. Ada dua jenis mekanism. Ini untuk haloalkane. Haloalkane dia mengalami dua jenis mekanism. Sama ada SN1 atau SN2. So yang mana yang dia akan alami kita kena tentukan. Okay, kita tengok SN1 dulu. Ada orang nak masuk lagi ke? Kenapa saya kena selalu dah auto. Okay. SN1 unimolecular nucleophilic substitution reaction SN1. Kita tulis SN1. N tu kecil sikit. Okay, kenapa dia jadi unimolecular? Means that there is only one molecule involved in the transition state or for the rate determining step. Ada satu molekul yang involved. Apa dia nanti kita tengok. SN1 is a first order. Okay, underline. SN1 is a first order reaction. Ingat lagi kita belajar order of reaction dalam chapter 1. Reaction kinetic. Okay, dia bukanlah kita nak kena buat calculation ke apa. Dia just nak maklumkan dia adalah SN1 first order. Tapi dia kena tulis, nanti saya tunjuk. The rate of SN1 reaction does not depend on the concentration of nucleophile. Does not depends on the concentration of nucleophile. The rate depends only the concentration of the alkyl halide ataupun haloalkane. So apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Okay, katakanlah Rx tambah nucleophile, dia akan dapat RNU tambah X minus. Macam tu kan. So katakan soalan kata write dia punya first order reaction. So kalau first order bermaksud kita akan buat macam ni, rate sama dengan K. Kalau kita belajar yang previous punya chapter dia depan-depan dulu tu, kita akan ambil rate sama dengan K reactant dengan reactant kan. So sekarang ni dikata dia adalah first order. First order dia cuma ambil Rx sahaja. NU tu dia tak ambil. Sebab dia kata dekat sini depends only on substrate. Alkyl halide saja. Dia tak depend kepada nucleophile. Maka nucleophile tu kita anggap dia kuasa kosong. Tak terlibat lah.
Kita ambil K sama dengan Rx saja. Contohnya. Contohnya. Mana nak tulis K? Contohnya katakan CH3CH2Cl tambah NaOH. Okay. So kita akan dapat CH3CH2 H kan tambah NaCl. So soalan kata write dia punya order of reaction. Jadi jawapannya rate sama dengan K Rx dia dah. Rx dia adalah CH3 CH2Cl. Macam tu je. Ambil dia punya Rx saja. Okay, ini contoh nah. Dia SN1 kan, tak boleh pakai primary. Tak apalah, ini contoh. Tak kira ada salah faham pula. Contoh. Okay. So dah, ni dia itu masuk dia first order reaction. Kalau diminta kita tulis dalam bentuk rate macam ni. Ambil Rx saja. Next. Relative reactivities of haloalkene in SN1 reaction. Okay, yang ini pun penting. Dia punya reactivity towards SN1. Okay, towards SN1 dari segi susunan dia bermula dengan primary Rx less than secondary Rx less than tertiary Rx. Maksudnya yang paling reaktif terhadap SN1 mechanism adalah Rx tertiary. Increasing reactivity towards SN1. Tak apa, ambil dulu. Kalau tak faham apa, tak apa, ambil dulu. Tanya terus tanya. Okey, maksudnya dia kata kalaulah dia adalah Rx tertiary, soalan tu adalah Rx tertiary, okay, dia favor SN1, dia tak favor SN2. Nampak? Rx tertiary favor SN1. Maksudnya dia lebih suka, dia lebih reaktif terhadap SN1, tidak reaktif terhadap SN2. Kalau dia adalah primary, Rx primary, okay, dia kata dia adalah least reaktif terhadap SN1. Maksudnya dia untuk SN1 dia tak reaktif. Sebenarnya dia suka SN2. Macam tu. Okay, kenapa kita kena tengok faktor reactivity ni? Ada sebab dia. Okay, next kita pergi jalan dulu. Mekanisme untuk SN1 ada 2 step. Okay, itu penting. SN1 ada 2 step. Step yang pertama adalah formation of carbocation ion. Step yang kedua, nucleophile attack carbocation ion. Okay. Next, kita nak tengok reactivity of SN1. Okay, tadi saya tulis dalam reactivity, saya buat macam ni. Saya kata, untuk reactivity order bagi SN1 reaction are governed mainly by the relative stabilities of carbocation ion. Okay, so dekat sini dia tanya kan, kenapa tertiary ni sangat reaktif terhadap SN1 dan kenapa yang belakang-belakang tu semakin kurang reaktif. Okay, dan dia dah sebut juga SN1 ni untuk kita tentukan reaktiviti dia ditentukan oleh carbocation ion. Kita tahu kalau carbocation ion yang paling stable yang awak dah belajar setakat ni adalah tertiary. Okay, pada step pertama untuk mekanisme SN1, dia ada cakap tentang pembentukan carbocation ion. Okay. So apabila molekul ini, primary, secondary, tertiary ni, kita nak jadikan dia carbocation ion. Ini adalah methyl Rx. Ini adalah primary Rx, secondary Rx, tertiary Rx. Okay, so saya nak jadikan dia carbocation ion. Di mana saya kena keluarkan elektron macam ni. Saya keluarkan, saya putuskan, saya buat homolytic cleavage. So apa yang berlaku? Yang ini saya akan dapat methyl carbocation ion. Tambah X minus. Yang ini saya akan dapat primary carbocation ion. Yang ini secondary carbocation ion. Dan ini adalah tertiary carbocation ion. Primary, secondary, tertiary. Maksudnya SN1 ni molekul yang lebih cepat menghasilkan
lebih suka terhadap SN1 adalah molekul yang dapat menghasilkan karbokation yang stable. So tertiary memang akan menghasilkan karbokation yang paling stable iaitu tertiary carbocation. Sebab itulah awak pegang sekarang ni, awak terus pegang RX tertiary mesti buat SN1 mechanism. Mesti pilih SN1 mechanism. Okay, next. Okay, kita nak buat step dia. Mechanism step dia. Okay, step pertama. Ni contoh umum lah. Contoh umum, step pertama adalah kita ambil RX. Ni untuk SN1 mechanism. Salin RX ni tambah dengan, belum tambah RX dulu. RX dulu kita buang dia punya carbocation. Mana pen merah. Okey. Buang yang ini, hasilkan carbocation. Dia akan dapat R, C, R plus and X minus. Tulis tertiary carbocation. Okay. Dan pada atas line ni kena tulis slow. Rate determining step. Rate determining step. Kena ada perkataan slow dekat situ. Sebab tindak balas dia berlaku dengan perlahan kerana dia tak suka nak buang tapi terpaksa buang sebab dia nak buat reaction. Dia kena ada slow. Okay, dah. Okay. Step kedua, salin balik carbocation. Tambah dengan nucleophile kita iaitu NU. So apa NU buat? NU akan serang carbocation. So dia akan masuk. Terus masuk NU. Terus masuk. Terus dapatlah. Okay, so itu cara dia buat 2 kali. Maksudnya dia ada step 1 dapatkan carbocation, step 2 NU serang untuk dapatkan produk. Ini adalah mekanisme SN1 di mana dia ada 2 langkah. Langkah 1, langkah 2. Dan siapa yang favorite untuk buat S1 adalah RX tertiary. Sentiasa akan undergo SN1 mechanism. Okay, kita tengok contoh. Okay, cuba awak buat kejap. Berapa minit ni? Okay, cuba buat. Okay, start pertama, cuba sama-sama nah. First of all kita check dulu. Okay, tengok dia kata kat sini, predicts the products and show its mechanism. Okay, sebatian ni adalah sebatian haloalkane tertiary. Mekanisme ni dia ada 2, satu SN1, satu SN2. Okay, so kita tengok dia nak buat SN1 atau SN2. Setakat ini baru belajar SN1. Awak tengok dulu, kalau dia RX tertiary confirm SN1. Tak perlu pilih SN2. SN2 tu macam mana nanti kita belajar. Tengok SN1 dulu. Okay, so dia adalah tertiary confirm buat SN1. So letakkan produk dia. Kita akan dapat, kita boleh predict dulu. CH3, 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 kita akan dapat OH dan juga HCl. Okay, kalau water ingat dia punya nucleophile adalah OH minus juga. Cuba cara dia masuk tu dia daripada weak nucleophile. Okay, kita guna weak nucleophile. So, salin balik
produk reaction dia. Salin reaktor ni. Okay, buka dekat situ. Okay, buang dia punya, pecahkan, buat heterolytic cleavage macam tu. Bagi elektron, menghasilkan apa tu? Okay, menghasilkan, so dia akan dapat CH3, CCH3, CH3. So bila dia buat heterolytic, carbon akan jadi carbon positif dan Cl minus akan disingkirkan. Okay, so dia dapat tertiary carbocation. Letak dekat sini slow. Slow rate determining start. Tulis slow tu lah, slow yang penting. Rate ni tak apa, tulis je lah kat bawah. Rate determining start. Okay, dapat tertiary. Sambung balik, okay, ambil balik tertiary, rewrite pada step kedua. Kita nak attack dengan nucleophile, akan attack dia kejap lagi. So salin balik. Plus, okay, tengok sini, tengok sekejap. Tengok. Okay. Dekat water, water adalah weak nucleophile. Walaupun kita masukkan OH yang kita tahu bila kita guna water, kita akan masukkan OH ni. Tetapi water dia adalah weak nucleophile. Dia tak boleh diputuskan senang-senang macam tu. Sebab dia weak, dia tak boleh putus sendiri. Okay, jadi bila kita buat mekanisme, kita tak boleh ambil OH minus yang attack. Sebab OH minus ni, dia kalau yang minus ni hanya datang daripada NaOH. Water dia tak boleh putus sebab dia lemah. Jadi untuk water, tengok, kena buat macam ni. Water. Okay, buat water macam tu. Buka dia punya tu. So ambil lone pair pada water yang akan attack. Water dia akan buat 2 kali sebab dia lemah. Okay, attack dulu. Okay, masa dia attack, dia akan dapat. Dekat sini dah fast lah, tulis fast. Lupa, tadi ada slow kan. Ini fast. Bawah ni nucleophile attack dia dah fast dah. Okay, fast sebab dia tak stable. So dia fast lah, fast attack. So dia akan jadi, tengok. CH3, CCH3, CH3. Okay. Lone pair tadi akan buat ikatan dengan O water tadi. O water. Tapi dia dah tinggal satu lone pair saja dan disebabkan itu charge oksigen tu adalah positif. Dia akan jadi macam ni. Okay, so kita tak dapat lagi tahu sebab dia baru first round, disebabkan dia lemah, dia tak boleh putus sendiri. Maksudnya ada lagi hidrogen bawah tu yang masih tergantung. Oleh kerana itu, kita kena ambil water yang kedua. Tambah lagi water yang kedua. Sorry. Nak tambah kat tepi terus pun boleh, nak rewrite kat bawah pun boleh. Let's say saya tambah sini. Okay, dia kena 2 kali sebab dia lemah. Okay, kali kedua, dia akan serang hidrogen tu. So dia bagi ikatan elektron pada oksigen. Jadi dia akan dapat, saya pusing ke bawah sini. Dia akan dapat produk dia lah. CH3. CCH3. CH3. O, okay, dah ada lone pair atas dan bawah. H dan dia dapat H3O+. H3O+ tu baik pikat dia lah. H3O+ tu nanti, okay. H3O+ ni nanti, okay, dia akan react lah dengan Cl tu, dapatlah HCl. Itu tak apa, kita biarkan saja. Yang penting kita dapat produk ni. Terbukti. Dapat. Okay nah, sebab kita gunakan weak nucleophile. Weak nucleophile dia kena buat serangan 2 kali. Siapa weak nucleophile tadi? Alkohol, water, alkohol dan amonia. Okay, yang negatif-negatif tu kita boleh sekali serang saja. Okay, dapat? Alright, cuba awak buat. Tak ada soalan. Sekejap, kita cari. Tak ada lah. Tak apalah. Titik dia produk. Okay, cuba buat yang ni. Predict the product and show its mechanism.
Ni page 15. Saya skip kat tengah tu, tak apa, kita buat latihan sikit. Predict the product and show its mechanism. So dia adalah Rx tertiary, maka dia mesti buat SN1 mechanism. Okay, cuba buat. Kena tulis nah SN1 mechanism. Kena tulis sebab dia ada SN1, SN2. Kita kena tulis yang mana kita pilih. Tertiary mesti buat SN1. Step 1. Okay, kita sama-sama buatlah. Cepat ni. Okay, buat produk dulu. Lupa nak letak produk. Jom kita buat produk dulu. Slow. Produk dia apa? Produk dia, ingat amonia ni, dia macam ni kan. Kan, kita buang HCl tu. So, dia akan sambung. Dia akan jadi sambung dengan NH2 tambah NH4 plus Cl minus sebab dia excess, sebab tu dia jadi NH4 plus. Okay, banyak dalam tu. Okay, sambung. Buat apa tadi? Okay, buang elektron kan. Buang ni. Buang pula, bagi dekat Cl untuk buat hetero. Sebut payah. Heterolitik. Okay, gitu. Dapatlah tertiary carbocation ion dan juga Cl minus. Dia mesti dapatkan tertiary carbocation ion. Sebab tu kalau kita Rx primary, Rx primary, dia tak akan buat SN1, dia tak akan buat. Kecuali adalah beberapa pengecualian, tapi selalunya Rx primary tak akan buat SN1. Sebab apa dia tak akan buat SN1? Sebab kalau dia cuba buat, dia akan jadi primary carbocation ion. Primary carbocation ion tu adalah satu carbocation ion yang sangat tak stable. So dia tak akan buatlah benda yang dia tak suka. Okay, dia hanya akan buat benda yang dia suka. Macam Rx tertiary ni, dia suka jadi tertiary carbocation ion sebab dia stable. Okay, sambung. Step 2. Okay, ambil balik. Campur dengan, okay, amonia. Macam mana lukis amonia? Amonia is like this. And, okay, saya nak letak amonia tu macam ni. Okay, saya sengaja memusingkan lone pair dia ke situ supaya senang saya nak sambung. Saya nak sambung dengan mudah. Nak letak atas pun boleh. Tapi sambungan dia nanti nampak susah sikit. Okay, so sambung. Okay, apa yang berlaku bila dia bersambung? Dia weak tau. Amonia ni pun weak. Maka bila dia bersambung, dia akan dapat 3 hidrogen macam tu. Dia tak putus sendiri. Sebab dia lemah. Ingat ya, dia kategori weak nucleophile. Maka dia perlukan serangan kali kedua. Ambil lagi satu amonia untuk selesaikan masalah dia. Sebab tu dia kena pakai amonia excess. Kan? Kalau kita tak pakai excess, dia tak boleh jadi, itulah dia jadi garam je. So dia akan attack hidrogen bawah ni, bawa naik ini ke atas untuk settlekan masalah. So bawa dia ke bawah, saya akan dapat sambung N H. So dapatlah produk yang kita nak, NH4 plus Cl minus, masuklah ke bawah situ pun boleh. Dapat dan okay, boleh ke tu? Baru primary, baru SN1. Kita dah habis masa. Ada apa-apa nak tanya? Dah lah. Dah, boleh ke tak ni? Boleh madam. Boleh madam. Alright. So, takat tu je lah. Saya pun dah habis masa dengan awak tinggal lagi 5 minit. Okay, dengan itu kita back to objektif kita.
Sambung kat tutur lah nanti nah. Okay, objektif hari ni yang awak belajar petang ni adalah 7.2 nucleophilic substitution, ada 7 jenis nucleophile. Yang bercharge ni 1, 2, 3, 4 adalah kategori strong nucleophile. Strong nucleophile. Yang tidak ada charge ni, water, ROH, ammonia adalah weak nucleophile. Okay, so untuk produk daripada 1 sampai 7 ni kita dah buat general equation dan beberapa contoh. Okay, so awak pun dah tengok untuk menghasilkan alkohol ada 2 cara, melalui sodium hydroxide ataupun water. Both dapat produk yang sama, cuma cara dia masuk berbeza. Okay, untuk dapatkan ether melalui alkohol ataupun melalui garam alkoxide. Dua-dua tu dapat ether. Okay, kemudian at the same time kita dah masuk juga tadi SN1 mechanism. Okay, SN1 mechanism tu dia SN1 kerana dia adalah first order. First order kita cuma ambil rate sama dengan K, Rx sahaja. NU tak payah tulis. Okay, so untuk SN1 mechanism ada 2 langkah. 2 langkah mekanisme dia. Yang pertama formation of carboxylic ion. Yang kedua nucleophile attack carboxylic ion. Disebabkan nucleophile yang attack carboxylic ion adalah nucleophile yang lemah-lemah semuanya, maka kita akan gunakan 2 kali serangan. Okay, untuk SN1 mechanism, dia memang gunakan weak nucleophile saja. Benda ni. Dia gunakan weak nucleophile. Untuk SN2 dia akan gunakan strong nucleophile. Itu kita akan belajar next class. Okay, so setakat itu saja untuk hari ini. Next class saya akan sambung SN2 mechanism. Alright, dan yang lain-lain. Okay, ada soalan kan? Ada ke tak? Ada. Tiada. Stop sharing. Kejap. Okay, kalau tak ada itu saja untuk